bersama-sama kita membina masa depan yang lebih gemilang. Kita tanamkan tekad di hati, berusaha menuju wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam mufti. Dan apa khabar semua? Salam kembali ke episod The Talking Dome. Allah. Sama saya Ma'as Salim. Dan saya Nazim Muhammad. Dan kita berdua sahaja pada hari ini kerana Ustaz Lutfil Hadi telah pun kurang sihat maksudnya ya. Jadi harap-harap anda dapat bersama kami di dalam episod kali ini. Kita akan membincangkan dan membahaskan tentang perkara-perkara yang sedang berlaku dalam masyarakat kita ataupun dalam dunia pada hari ini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita pun ada nikmat yang banyak sekali Allah SWT telah berikan, kurniakan kepada kita. Antaranya adalah ini nikmat online platform. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan pendengar semua, kita bukan berada di studio biasa di Masjid Al-Istighfar di luar. Kami sedang berada di salah sebuah rumah penduduk di Pasir Ris. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada studio ini, studio Ed Shah. What's that, man? Kita Ed Shah, kita shout out kepada studio owner studio owner ini, Kak Ati dan Abang Shah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dimudahkan rezeki mereka, rezeki kesihatan, rezeki ilmu, rezeki ibadah, rezeki kebahagiaan dunia akhirat, rezeki mendapat zuriat soleh-solehah dan mendapat keberkatan pada usia, pada harta dan juga pada masa mereka. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz Nazi sudah kita sedia untuk seterusnya tanpa Ustaz Lutfi kita dua. Okey tak? Allah. Okey, kita cuba. Insya-Allah untuk masyarakat dunia. Ayuh. Okey, bismillah. Jadi kita telah pun masuk hari yang ke-6. Betul. Mosque closure. Okey. Satunya alhamdulillah negeri kita belum lagi ke tahap lockdown. Alhamdulillah. Nauzubillah. Alhamdulillah. Kita tak. Tetapi kita tengok apabila mungkin Ustaz Ma'as boleh ceritakan kronologi daripada hari pertama hingga ke hari ini. Hari yang ke-6. Masya-Allah, subhanallah. Masjid ditutup. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Masya-Allah, kan malam insya-Allah yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Secara kronologinya kita petugas-petugas dan pegawai para khadim di masjid amat berasa sedih atas penutupan masjid buat sementara, tetapi kami yakin itu adalah kebaikan ya. Secara kronologinya pada hari Khamis, bermula pada hari Khamis kita datang di masjid untuk bekerja seperti biasa pada pagi itu, dan kita dimaklumkanlah bahawa akan ada sidang tergempar. Akan berlaku sesuatu perkara yang besar di mana tidak pernah dilakukan di Singapura. Maka masyarakat ternanti-nantikan, bukan sahaja kita sebagai staff di masjid kita pun tak tahu apakah update sebenarnya, apakah jenis maklumat yang bakal disampaikan kepada kita. Okey. Maka bila dah masuk waktu dalam pukul 2, pukul 3, banyak WhatsApp Ustaz Nazi. Dihujani dengan WhatsApp. Saya dapat rasa perasaan artis mendapat mesej lebih satu-satu. Macam-macam maklumat diberikan. Maklumat yang belum lagi ataupun yang bukan official. Belum official. Masya-Allah, tabarakallah. Yang pelik tu ramai yang dah seolah-olah dah confirm mereka forwardkan tentang apa yang bakal berlaku pada untuk Singapura lah. Jadi yang kita boleh berikan jawapan ketika itulah nantikan jam 5. Saya memang boleh testify lah, kita semua pekerja-pekerja di masjid dan juga MRO mereka tidak sampaikan maklumat yang belum ada official daripada official kita. Kerana itu juga satu adab. Betul. Yakni jangan sebarkan benda yang belum confirm. Yang di mana saya sebenarnya sedih melihat ada sebahagian kita yang sudah sebarkan. Bila dah sebarkan, lepas tu akan bertanya, tapi ni tak tahulah betul ke tidak.
Itu bagaikan kita menikam orang, terus minta maaf lah, salah tikam, saya nak tikam ayam, tertikam orang. Tak boleh lah. Sabar. Ya, sabar. Walaupun nak mohon pencerahan, tapi bukan ditanya kepada grup lah. Mungkin boleh ditanya kepada individu. Yes, PM, betul. So, tak semua orang terima react dengan reaction yang sama. Ada orang kan, oh tu official, maka dia akan forward kepada orang lain. Betul. Jadi apa yang berlaku waktu tu, kita hanya cakap tunggu nanti jam 5. Dia akan ada official announcement lah daripada MUIS, ada press conference dan sebagainya. Masya-Allah. So tunggu. Kemudian ada embargo Apa tu Ustaz, embargo? First time saya dengar. Satu dunia media. Diorang bila dah tahu maklumat, diorang tak boleh sampaikan kepada publik, melainkan setelah waktu yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Masya-Allah. Sampai jam 8 lah. Maknanya news pukul 8 tu bila dia keluar TV, keluar sekali printed media. Aiwa. Waktu tu saya ingat, saya dekat masjid, kita nak kendalikan tahlil. Ya, Khamis, hari Khamis tu. Kerana ada jemaah juga WhatsApp, ada ke tak ni tahlil malam ni? So, semua dah dapat. Dah dapat maklumat. Apakah masih on start on malam ni? Kuliah Ustaz TM masih boleh teruskan tak? Kita cuma jawab nantikan official. Jadi memang agak berkecamuk lah waktu tu, minda dan juga perasaan sedih lah. Jadi lepas waktu tu Ustaz Nazi, saya di rumah. Dia ibu bapa saya. Kerana setiap Khamis kita ziarah. Masya-Allah. Seminggu sekali. Tanggungjawab sebagai anak lah. Betul. Seminggu sekali, alhamdulillah. Nikmat juga di Tampines. Bilang. Tak habis-habis. Tak apa. Semua maklumat keluar. Sudah mana? Allah saya senang Muhammad. Jadi dekat sana tiba-tiba 7.45 PM punya announcement. Tak salah saya. Masuk pukul 8 baru masuk berita. Jadi itulah official. Dekat situ official. Kalau saya pula setiap anak murid tu saya minta untuk minta nombor telefon mereka, saya buat WhatsApp group. Bagus. Jadi untuk mudah kita sebarkan maklumat ataupun iklan masjid. Dan saya kata juga, sekiranya kalau bingit sangat, blok saja, tak ada masalah. Saya okey. Yang rugi anda. Saya tak ada rugi, alhamdulillah. Pada saya senanglah begitu masukkan semua. Tapi untuk siapa yang menggunakan broadcast, harap save nombor orang yang sentiasa broadcast tu. Kalau nombor masjid, save nombor masjid. Nombor Ustaz Mas, save nombor Ustaz Mas. Kalau tak, broadcast tu tak akan diterima. Itu cerita broadcast macam itulah. Itu asal saya sekarang ada 3 broadcast. So apa-apa saya akan share 1, 2, 3. So insyaAllah ada nombor baru saja saya masukkan. Tapi saya tak letak nama awak. Saya taruh, misalnya awak suruh saya add, saya akan letak Fardu Ain 175. Orang yang ke 175. Itulah misalnya. Bukan case 175 lah. Bukan. Nauzubillah. Innalillah. Masya-Allah. Okey, jadi sambung tadi Bismillah. Jadi bila dah jam 7, dah maghrib, orang-orang pun datang ramai Ustaz. Saya saksikan ni ramai. Dan seperti biasa tahlil itu dijalankan. Sebenarnya saya pun mula intro kerana kita diberi arahan daripada pihak atasan lah, supaya dapat kita wawarkan di Masjid Istighfar khususnya, bukan di media publik. Waktu tu media dah tersebar. Saya. Ini yang media dekat dah official. Masjid. Dekat masjid tak tengok berita lah. Tengok berita. Yalah, kerana tengah sibuk ibadah. Tak salah saya dah 7 lebih tu diorang dah keluarkan, printed media dah keluarkan. Jadi ada yang tahu, ada yang tak tahu. Cuma saya sebagai pegawai dakwah di Masjid Istighfar, kita jalankan amanah lah untuk nak sampaikan verbal kepada jemaah belum masanya lepas maghrib. Saya diarahkan selepas isyak. Jadi kita punya TV pun akan display selepas isyak. Walaupun mungkin sebahagian orang dah tahu, orang dah tanya. Betul. Jadi saya biarkan dululah. Lepas isyak pula, bila dah solat isyak, sebelum kuliah Ustaz TM mula, Ustaz TM pun dah tahulah. Ini Ustaz Mas ada pengumuman. Pengumuman. Jadi itu yang cabarlah. Cabar untuk saya nak sampaikan kepada jemaah. Jadi saya pun ambil lah mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, nikmat Allah kita masih lagi dapat berkumpul pada program hari ini, pada malam ini. Dan mungkin malam ini merupakan malam yang terakhir buat sementara, kerana sebahagian daripada anda telah pun dimaklumi melalui media utama kita. Waktu saya cakap tu, daripada orang buat benda-benda lain semua stop. Allah. Yang saya tengok tengah diri tu semua tengah tengok dalam. Apa yang merepek ni Ustaz cakap? Jadi kita di masjid-masjid seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri yang bertanggungjawab bagi Ahli Waris Masyarakat Islam Singapura, Tuan Masagos Zulkifli,
bahawa masjid kita perlu ditutup sementara lah. Mulai daripada jam 12 malam hari Khamis. Sedih tu, subhanallah. 12 malam ini, hari Khamis itu, dan jangka akan tutup sehingga 5 hari. Maknanya daripada 13 sampai 17 hari bulan, hari Selasa. Tutup full closure. Bermaksud esok tiada solat Jumaat, tiada solat subuh, tiada solat Jumaat. tiada solat Jumaat. Untuk pertama kali di Singapura. Pertama kali di Singapura. Saya dah beritahu sepanjang saya hidup. Sama. Kita hidup sama tahun. 36 tahun, astagfirullah. Jadi tak pernah berlaku, dan memang orang tua kita tak pernah berlaku di Singapura. Masya-Allah. Jadi perlu ditutup sementara, dan saya lihat wajah-wajah ada yang sedih. Tak pastilah apa yang dalam benak otak fikiran mereka. Mungkin ada yang tak setuju, Allah alam, tapi saya beranikan diri untuk cakap lah. Bagi pihak masjid. Ada yang kata lepas 5 hari itu buka, tetapi hanya solat 5 waktu sahaja. Bermaksud kelas-kelas utama, segala program akan diberhentikan. Walimah termasuk acara-acara keramaian. Even kalau orang booking masjid pun rental perlu diberhentikan sampai 27 hari bulan Mac. Itulah. Ya, sedih. Lepas tu saya masuk bilik imam kerana takut nak tengok wajah-wajah yang sian, sedih. Allah. Macam mana Ustaz? Ada tadi untuk komen? Tak ada. Untuk kita bagi kita pula yang pegawai-pegawai masjid lah. Yang nikmat kita adalah satunya dapat solat awal waktu. Okay. Dapat nikmat solat berjemaah. Alhamdulillah. Dapat nikmat tempat khidmat agama Allah SWT. 3 tu saja dah nikmat yang sangat besar lah. Masya-Allah. Dan apabila kita, walaupun rakyat mengamuk lah dengan penutupan masjid, kita lagi terasa lah. Kita lagi terasa kerana dapat rasa mungkin orang bagus lah tu tak payah datang kerja. Tapi kita tak nampaknya sebagai kerja. Kita nampaknya, terus terang nampaknya adalah kita dapat dengar azan, kita dapat solat awal waktu, kita dapat solat berjemaah. Tu 3 memang satu nikmat yang sangat besar. Betul. Dan dapat berkhidmat untuk umat Nabi SAW. Jadi dengan penutupan itu, kita juga faham sebab-sebabnya. Ini adalah ajaran Islam juga untuk menjaga kesihatan, menjaga kemaslahatan, menjaga banyaknya memang. Satunya saya nak katakan syabas dan Masya Allah Tabarakallah kepada Office of Mufti kita lah. Kerana ini bukan decision yang senang. Tetapi ini decision yang Masya Allah kita tengok, walaupun rakyat kita banyak yang mengamuk dengan penutupan masjid, tapi kita tengok sekarang selepas 2-3 hari selepas kita tutup masjid, tak solat Jumaat, tempat-tempat lain juga ikut. Kerana memang perlu, satu keperluan, bukan satu sengaja. Dan Alhamdulillah masyarakat yang dalam erti kata lain kurang ilmu, bertambah ilmunya. Maksudnya, boleh ke tak solat Jumaat? Boleh ke solat Zuhur saja? Semua ilmu-ilmu itu dah indahnya Islam ni. Dia ada banyak platform dan banyak ilmu-ilmu yang lama digali kembali, kemudian di-apply. Masya Allah Tabarakallah. So jangan risau. Jangan, pada saya adalah kita teraslah dengan ketua agama kita, yakni mufti kita. Kerana bukan, kalau semua orang memang bijak pandai, semua dah jadi mufti. Bukan satu benda yang mudah. Yang kita pula nak lawan mufti, kelakar. Saya dapat mesej 2-3 mesej. Betul. Boleh ke Ustaz ni, boleh ke tu? Saya tanya satu je. Apakah ilmu anda tentang maqasid syar'iyyah? Itu je. Itu je. Tahu kan yang 5 benda tu. Tak terjawab. Itu dah tak tahu, macam mana awak nak faham hukum-hukumnya? Ya. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran sendiri mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada umat kamu, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Kemudian Allah pun dah perintah kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanyalah ahli-ahli ilmu yang berpengetahuan. Betul. Dalam hal ini soal agama, biar yang menguruskannya ahli agama. Yang fatwa ni dikeluarkan di Singapura, berani. Satu langkah yang baik lah. Even
Mufti kita Dr. Naziruddin Nasim kata even fatwa kita dikeluarkan pasal dah berlaku kritikal, dah berlaku jangkitan dalam masjid. Kalau di Timur Tengah mereka lagi advance, diorang lebih more to precautionary measure. Belum berlaku dalam masjid tapi diorang dah keluarkan fatwa. Betul. Ada keluarkan fatwa tidak ada solat jemaah dan Jumaat, maknanya kita lebih diperlukan fatwa itu untuk sekarang. Pasal dah berlaku penularan wabak dalam masjid-masjid kita. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi dah terlepas masa tu. Jadi kita menghormati dan menerima keputusan fatwa. Kita boleh tak setuju dengan keputusan fatwa, tapi untuk masa-masa getir ni jangan tambahkan lagi kekeliruan dan kekecohan. Betul. You keep to your own your own opinion if you don't agree, tapi jangan melawan secara publik kerana ini maslahat umum, kesihatan umum. Satu orang kalau influence yang lain dan benda tu akan tersebar, merebak wabaknya. Jangan jadi virus lah. Jangan jadi virus WhatsApp. Tu satu. Jangan jadi virus grup. Kalau awak tak ada beza dengan virus ni, corona. Betul. Awak bukan mematikan orang, awak menyusahkan orang, awak menyebarkan benda yang tak guna. Itulah kalau saya boleh lockdown, saya lockdown WhatsApp. Jadi semua berpandukan surat khabar dengan media. Jadi semua tak boleh kecoh, tak boleh apa. Lebih mudah lah. Jadi ada hikmahnya lockdown ni, masya-Allah tabarakallah. Tapi masjid kita ni masya-Allah, kita tutup bukan suka-suka. Tak ada orang nak suka-suka hati tutup. Tak ada orang nak suka-suka tak ada Jumaat. Tak ada orang. Memang alasannya adalah kerana darurat. Itu yang nak kena faham. Betul. Kerana darurat. Dan darurat itu ada dalam Islam. Bukan banyak. Tak ada. Ada dalam pengajian Islam. Yang ceritanya adalah kita belum belajar. Kita tidak tahu. Kita tak biasa. Ini cerita pasal tak biasa ni. Orang kita ni kalau tak biasa je panik. Tak biasa je panik. Jangan begitu. Tapi saya dapat rasanya Ustaz Mas, yang itu hari hari Minggu. Hari Minggu saya pergi makan birthday bapak saya. Masya-Allah. Hafizahullah ta'ala. Hafizahullah taala. Di Golden Landmark, The Landmark dapat nanti dia jemput kita lah. Kita airtime dia, jadi dia dapat kita ada kru kita 6 orang. Terima kasih untuk menjemput kita. Masya-Allah makanan enak-enak. Kemudian dah habis tu, saya dengan isteri saya semua dah nak gerak. Kita pun okeylah, jom kita solat Zuhur lah dekat Masjid Sultan. Betul, memang automatik. Memang dah kat sini, pergilah Masjid Sultan kan solat. Kali baru dapat terasa kan masjid tutup. Masjid tutup. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masa tu macam ya Rabbi, betul juga masjid tutup. Nak solat kat mana? Kemudian datanglah solat kat musollah ke, cari-cari musollah. Dan yang ketiga dia adalah untuk nanti kita akan ceritakan cara solat selain di masjid. Itu nanti waktu kita. Tu Ustaz Nazi tak waktu muasak. Waktu hari Minggu yang hantar makan dengan family, The Landmark belum keluarkan notis. Pasal sekarang semalam ke tadi pagi saya tengok Chef Bob keluarkan kata siapa nak sembahyang boleh kat dalam. Maknanya dia tahu tak. Sampai katnya. Ustaz Nazi ada share kat media sosial tak ada? Dia macam tahu. Dia daripada hati ke hati sampai. So di antara effort lah. Ni kalau benda baik kita kongsi lah, benda baik kan. Dia kata siapa nak solat dekat Landmark silakan. Ada juga beberapa companies yang tiba-tiba menyediakan tempat-tempat solat. Dan bagusnya antara tempat solat dia adalah dia melaksanakan social distancing. Maksudnya satu sejadah sini, sini kosong. Lepas tu satu sini, sejadah satu. Dia jauh-jauh kan. Itu bagus juga. Masya-Allah. Kerana kita sekarang ni cerita dia adalah kita tak nak benda ni merebak. Jadi kita perlu ikut fasalu ahla zikri. Dan yang lebih tahu tentang ubatan-ubatan ni, macam mana benda ni merebak, gerbuk adalah doktor-doktor kita lah. Dia alim dalam bidang itu. Jadi antaranya adalah adanya adalah DID dia, kira density, intensity dengan duration. Masya-Allah. HBB tak baik saya tapi satu ilmu yang masya-Allah tabarakallah. Dan kita tak tahu, kita belajar. Jadi orang mungkin tanya, Ustaz, okeylah masjid tutup, saya buat solat berjemaah secara ramai-ramai bawah blok misalnya. Boleh ke? Saya buat solat ramai-ramai kat pavement. Boleh ke? Sebenarnya kalau kita ikut DID tu salah lah. Kalau awak buat macam biasa, solat macam biasa tapi rapat, dekat,
itu lebih lagi boleh meribatnya. Tapi ada caranya yang akan dikongsikan. Mungkin caranya adalah saf pertama, kemudian saf kedua kosong, saf ketiga, saf keempat kosong, saf kelima, kira jauhkan. Tapi kanan kiri boleh tak sebelah-sebelah? Mungkin boleh, nanti kita tengok macam mana. Kita tengok. So nanti kan dia punya penerangan daripada lah. Betul. Kerana dekat WhatsApp pun dah sibuk. Oh ustaz, ni boleh ke ni? Kat masjid ni ada satu masjid kat negeri Arab, dia solat bersepah-sepah. Bersepah. Sebenarnya kalau kita ikut main tengok je, tak boleh lah. Tapi kalau mungkin kita kena belajar juga. Agaknya orang buat, agaknya boleh kot. Yang tak boleh tu satu tu saya nak cakap. Orang tu ambil uduk pakai ni sanitizer. Itu memang tak boleh. Ada satu video. Dia pakai sanitizer, melekit lah. Ambil uduk dengan sanitizer. Itu nak kena belajar juga dari segi taharah. Taharah mak yang mak mutlak air yang boleh buat untuk uduk. Ada 7 macam jenis air dan sebagainya. Allah Ta'ala. Cakap pasal social distancing, memang beberapa kementerian ataupun agensi-agensi telah memulakan langkah untuk social distancing. Contohnya di food court. Di food court mereka dah letakkan masking tape. Jadi macam lat. Menarik. Jadi orang yang apa ni tak boleh duduk. Bukan, itu social distancing. Satu lagi di mahkamah syariah. Ayuh, saya nampak juga gambar tempat tu. Duduk. Tempat wayang pun sama Ustaz. Wayang bukan saya nak booking. Saya tapi tak ada couple seat lah. Couple seat ada. Couple seat ada. Kemudian kira kalau dia pergi 3 orang, member dia ikut, member dia kira yang syaitan tu tak boleh duduk sama lah. Jadi maksud jadi itu maksudnya 2-0-2 ataupun 2-0-0-2 macam itulah. Tapi dia memang menarik. Kerana virus ni pun menarik, masya-Allah tabarakallah. Dia tak boleh, jangan ada dalam satu perhimpunan lebih 30 minit. Betul. Jangan ada berdekatan. Macam saya dengan Ustaz Mas tengok ni, social distancing. Baik kita sebelah-sebelah selalu. Tapi kita kita dekat. Tak ada apa ni, physical contact. Dia kira dah 1 meter lebih lah. Apa-apa je bawa mana-mana kita ni sanitize tangan sikit-sikit sanitize tangan. Bismillah. Allah sanitizer pula macam-macam ada, masya-Allah. Kalau awak nak buat bisnes sanitize tengah naik, bisnes musallah berjalan, bisnes Allahumma salli alaihi apa ni sejadah disposable. Sejadah disposable. Macam awak tahu kan, kalau dekat toilet ada pot dia macam disposable punya alas. Tu Singapore tak ada. Kalau dekat saya duduk Amerika ada benda tu. So macam kita tunggu, kalau kita masuk Mekah Madinah, kita ada plastik untuk letak apa ni, selipar, ataupun mungkin orang cakap kasih saja tisu, lepas tu taruh handphone. Boleh. Sama ada bisnes ataupun gunakan kreativiti. Ataupun nak buat baik. Amal jariah. Macam dulu kan pada awal-awal penularan di Singapura, mereka kasih free hand sanitizer, kasih free mask. Sekarang anda boleh fikirkan apa benda yang anda nak sponsor, dan dalam bentuk benda lah. Untuk masjid-masjid kita nanti, jemaah kita gunakan. Jadi di antaranya sejadah. Yes, even sekarang pun tengah keluar bring your own bottle untuk mengambil 500 ml sanitizer. Kat mana? Itu ada dekat dalam. Tak ada bilang. Ada tak ingat dia punya website. So macam bawa lah 500 ml botol Coke ke. Tapi bersihkan dulu, jangan sanitizer berperisa Coke merapu. Yang interesting je Ustaz Razi kita tengok Singapore dengan pejabat mufti kita keluarkan irsyad. Pada awal tak ada orang layan. Bukan tak orang layan, macam orang tak ambil berat. Jangan salam mufti. Tapi ramai masih salam. Itu memang susah pasal perkara baru lah. Kita pun tak nafikan susah kita nak buat. Orang dah ulur tangan. Betul. Kita mesti nak tersalam je kan? Kemudian yang kedua is bawa sejadah. Tak ada orang bawa sejadah. Bolayan. Tapi bila yang malam yang nak closure tu, saya tengok ada 2-3 orang bawa. Sekarang baru nak bawa. Jadi kita sendiri pun muhasabah lah. Maknanya penting. Selepas beberapa hari, beberapa fatwa, majlis fatwa contohnya di Mesir pun keluarkan advisory dia sama macam kita. Masya-Allah. Bring your own sejadah, prayer mat, lepas tu jangan salam. Maaf Ustaz, tadi yang saya nak cakap saya lupa. Dia cerita dia gini Ustaz. Kenapa orang susah nak pegang apa Office of Mufti kata, apa MOH kata. Dia cerita dia Ustaz, pasal yang cakap tu bukan artis. Saya minta maaf Ustaz, betul. Saya tengok kat TV semalam, tiba-tiba yang beri advisory tu artis. Bila kita tengok artis, baru kita lah betul lah agaknya. Singapore. Artis Singapore.
Baru macam bila kita tengok artis Singapura, kalau artis Suria, kalau di Channel 5 artis Channel 5 dan sebagainya. Bila dia yang cakap baru semua influencer lah. Influencer. Tapi kalau yang katanya mufti, katanya ustaz, katanya ni semua alah. Tapi bab artis semua masya-Allah. Tapi kalau ustaz tengok juga yang kena kecam semua asatizah yang kena, tapi artis tak dikecam. Masya-Allah. Jadi tanggungjawab bagi artis ni lebih. Masya Allah, tabarakallah. Bayaran pun lebih, jadi tanggungjawab lebih lah. Okay? Betul. Baiklah, kita berehat seketika dan akan kembali sebentar nanti. Assalamualaikum, saya Haryani Osman dari Mak Besar SG dan anda sedang mendengar podcast The Talking Dome. Okey, saya Syaib Amin mewakili Syukran.com. Anda sedang mendengarkan The Talking Dome. Baik, kembali kita bersama saya Mak Salim dan saya Nazim Muhammad dalam rancangan episod kali ini The Talking Dome berkenaan dengan isu ataupun perkara-perkara yang berlaku lately lah sepanjang 7 hari. Dan hari ini adalah hari ke-6 masjid closure. Masya-Allah. Insya-Allah. Okay. Mungkin kita tutup episod yang ini. Kita tutup sudah 20 minit insya-Allah dengan beberapa nasihat asatizah. Okey, boleh. Kita ada masya-Allah dekat surat khabar pun baru keluar beberapa nasihat para asatizah selain daripada apa yang dikongsikan dalam irsyad-irsyad Muiz yang nanti insya-Allah kita akan huraikan, dan juga daripada Kementerian Kesihatan, masya-Allah tabarakallah. Kita ada beberapa nasihat dari para asatizah kita untuk kami mengambil manfaat lah daripadanya. Antaranya adalah penutupan sementara semua masjid di Singapura sekarang ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat Allah SWT kepada kita selama ini. Tidak semua masyarakat Islam di dunia yang dapat mengerjakan ibadat dengan mudah dan selesa di masjid-masjid mereka. Kita perlu zahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT selepas masjid-masjid kita dibuka semula, kelak dengan lebih memakmurkannya dengan ibadah. Ini yang pertama, yang di mana kita berharap, bila masjid dah buka, kita lebih peka. Mungkin juga jangan terperanjatlah kalau kita masjid buka ni semua diwajibkan bawa sejadah sendiri. Kerana kita harus mengambil langkah berjaga-jaga. Kenapa kita jaga sekarang jadi Ramadan lebih mudah? Jangan kita jadi penyebab. Betul. Jangan kita pandai-pandai tak boleh solat jemaah perhimpunan lebih 30 minit. Kita buat. Lepas tu kita lah penyebab kita tak dapat Ramadan nanti. Masya-Allah. Ataupun Ramadan kita lebih susah kerana kita punya ego tidak mau ikut. Saya marah betul tak? Saya marah. Ramadan sih. Ramadan. Saya sampai satu tahap tu. Yang di mana lagu sedih tau. Dia tak boleh. Tak dapat tangkap nak mana, mood mana. Okey, apa lagu sedih nak kena masukkan sini terus. Kita lagu hantu je. Dia bukan lagu hantu. Okey. Dia Abang saya sebut. Kita tak nak sampai tahap Ramadan pun tak ada iftar. Insya-Allah. Ramadan pun tak ada syarahan. Hanya solat tarawih saja. Bubur pun tak ada. Kerana tak boleh lama dekat dalam masjid. Kerana sikap kita. Ataupun ini mungkin pengajaran Allah SWT dah mengajar kita dalam setiap Ramadan yang kita jumpa untuk menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bersifat rahmah. Tapi mungkin kita tak berjaya mengamalkan sifat rahmah dan sabar di luar Ramadan. Maka Ramadan mungkin kali ini ditarik nikmatnya daripada kita. Kerana kita tengok saja sikap kita dalam WhatsApp group tanpa kesabaran, tanpa rahmah kasih sayang. Kita bermohon kepada Allah SWT. Amin. Agar ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kita ya Allah. Kau terimalah taubat kita ya Allah. Kita kembali kepadamu ya Allah. Kami berharap kita diberkati di bulan Rejab dan Syaban ini dan berjumpa dengan bulan Ramadan insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya sambung nanti nasihat asatizah pada episod yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita untuk kali ini kita habis di sini dulu. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih Ustaz.
pada episod yang ini, insya-Allah saya dan Ustaz Maaz semoga dapat sedikit sebanyak pencerahan agama, betul, yang bermanfaat juga dan juga mendidik jiwa kita, insya-Allah. Insya-Allah. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana sudi mendengarkan kami, dan di mana sahaja kita mampu untuk merekodkan podcast ini, mudah-mudahan ini semua menjadi usaha masjid walaupun tutup, tetapi tidak pernah tutup di hati masyarakat, kerana masjid itu sentiasa dimakmurkan oleh orang-orangnya. Betul, dan kita tutup dengan walaupun pintu-pintu masjid tutup, pintu-pintu taubat tetap terbuka. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.